بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بالحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا سيدي وسلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada hadis yang ke-226. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Dia bertanya pakciknya Hindun bin Abi Halah tentang sifat percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung, kita baca setengah saja itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda Rasulullah SAW adalah seorang yang selalu bersedih, itu banyak memikirkan tentang perkara yang akan datang. Selalu berfikir, tidak sempat berehat, lebih banyak diam daripada bercakap, tidak bercakap tanpa keperluan. Nabi SAW kalau tak ada apa-apa keperluan, Nabi tak akan cakap. Membuka dan menutup percakapannya dengan menyebut nama Allah. Percakapannya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maksudnya di sini adalah perkataan Rasulullah itu pendek-pendek tetapi padat dengan makna yang banyak. Maksudnya perkataan Nabi itu ringkas, pendek tetapi padat, penuh dengan makna. Itu keistimewaan percakapan atau kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hebat, orang yang alim, orang yang bersih hatinya, kebiasaan kata-kata mereka itu tak banyak, sikit saja, tapi makna dia banyak, padat dengan makna. Orang yang hati mereka itu musyahadahkan Allah, syuhudkan Allah. Orang yang hati mereka itu hanya sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT, hati dia penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni kebiasaan kata-kata dia itu tak banyak, tapi bila dia keluarkan kata-kata yang tak banyak, walaupun kata-kata dia sedikit tetapi padat, penuh dengan makna, itu orang yang hati yang bercahaya. Apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah, paling mengenal Allah, paling takut pada Allah, paling suci jiwanya. Maka lebih-lebih lagi lah perkataan dan percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dan terbaik, bahkan paling baik, dan tidak ada orang yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jawami'ul kalim. Ada orang bercakap sejam, tapi kita boleh ambil 2-3 manfaat saja daripada kata-kata dia yang sejam. Ada orang cakap 5 minitnya, tetapi 5 minit itu dapat kita ambil menjadi panduan dalam hidup kita, dalam kerja sehari-hari kita, dalam tindakan kita, dalam pandangan kita, dalam cara memikir kita. 5 minit cakap, kita boleh ambil banyak panduan, banyak pedoman. Kenapa? Allah SWT, perkataan dia adalah perkataan yang disebut jawami'ul kalim. Cakap pendek tetapi banyak makna. Ya. Kalamnya mempunyai pemisah, itu jelas, fasal lah. Kalam Nabi itu jelas, kalamu faslun, jelas. Tak ada orang dengar kata-kata Nabi orang rasa tak jelas, tak jelas semuanya. Allah SWT, orang kata mudahnya faham Nabi cakap, jelaslah kata-kata Nabi SAW. Sebab itu pendakwah-pendakwah yang mereka bila bercakap orang faham, itu warisan daripada Nabi SAW. Bukan semua orang yang mengajarkan ilmu, orang yang berdakwah ini, dia cakap semua orang boleh faham, bukan semua orang. Ada dia cakap, dia terang, makin orang tak faham. Tapi ada para ulama salihin, orang alim,
yang dia cakap orang semua faham. Dia bahas ilmu tinggi pun orang faham, dia bahas biasa-biasa pun orang faham. Itu keistimewaan yang Allah beri pada seorang ulama, seorang salihin, seorang alim, yang mereka itu mewarisi apa yang pernah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi ni macam-macam waris. Waris ilmu, waris amal, waris taqwa, waris akhlak, waris cara-cara bercakap, waris cara dakwah sehingga memahamkan orang, pelbagai. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamnya tidak berlebihan. La fudul, Nabi tak cakap lebih. Berlebihan ni, cakap fudul ni sampai orang pun tak syok dengar. Ini cakap apa banyak sangat? Aku pun tak tahu dah nak faham macam mana dia cakap banyak sangat. Cerita banyak sangat. Nabi tak macam tu. Ada orang kalam dia fudul, cakap lebih. Berlebihan bersembang sampai orang pun tak suka, orang benci. Nabi tak macam tu. Dan wala taksir, dan Nabi punya cara bercakap tidak taksir. Taksir ni maksudnya terlalu pendek. Sampai menyebabkan orang tak faham. Kata-kata Nabi, cara Nabi bercakap tak terlalu banyak, tak berlebihan sehingga orang tak suka, sehingga orang tak selesa sebab banyak sangat. Dan Nabi tak cakap pula terlalu pendek sehingga orang tak faham. Kerana bila terlalu ringkas, terlalu pendek, orang tak faham pula. Nabi bercakap padat, cukup-cukup untuk difahami oleh orang. Sempurna dalam kata-kata, sempurna dalam menyampaikan pengajaran ilmu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu laisa bil jafi. Maksudnya kata-kata Nabi itu tidak jafi. Apa itu jafi? Keras. Nabi tak keluarkan kata-kata yang keras. Percakapan Nabi tak keras, tapi ada nadanya, ada tonnya, ada kelembutannya, ada alunannya. Itu cara percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan serit, keras, nampak tidak ada alunan, tidak ada kelembutan. Kita mestilah buat ni, kita kena amal ni. Amal tiap hari 5 waktu kita kena buat ni. Lepas sembahyang kena buat. Jangan tinggal nah. Tuan-tuan kena ingat ni. Apa saya nak ya betul. Tuan-tuan, kita lepas 5 waktu amallah dengan amal yang macam ini. Allah Subhanahu Wa Taala, dia nampak dia ada tun, dia ada. Dia tak keras. Allah senang, okey ya. Allah senang. Orang dengar pun sedap, orang dengar pun tenang jiwa, orang dengar pun bahagia, orang dengar pun rasa macam nak dengar lagi. Itu tun, nada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyampaikan ilmu atau bercakap. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah senang. Walal muhin. Cara Nabi cakap itu walal muhin. Muhin ni maksudnya apa? Nabi tak cakap macam orang yang samsing bercakap. Tak samsing perkataan Nabi SAW. Penuh kelembutan, penuh dengan rahmah, kasih sayang, kata-kata Nabi SAW. Nabi tak cakap macam orang samsing. Oi, maklum lah bapa tidur belakang tu. Dengar ni saya nak kata apa ni? Apa main masjid kerana nak tidur ya? Dengar ilmu ni. Nabi tak sampaikan ilmu tu. Ni pakcik-pakcik ni tua-tua pun nak main dengar ilmu. Mudah-mudah buat apa? Tak macam tu. Nabi SAW, alhamdulillah, Allah kurniakan pada kita rahmat, taufik, hidayah, walaupun umur kita baru hari ini kita mengaji, tetapi itu anugerah Allah SWT. Apa yang berlaku dulu adalah hikmah daripada Allah. Minta ampun pada Allah, minta Allah sempurnakan nikmatnya. Apa yang berlaku itu jangan kita putus asa. Semua itu ada kebaikan daripada Allah. Allah SWT mengetahui apa yang dia atur. Orang kata Allah. Ni bukan ni, makcik-makcik ni main nak kena tidur. Orang yang mengaji kan main tidur. Itulah tua-tua pun nak mengaji. Muda-muda tak orang mengaji. Nabi tak cakap betul. Nabi perkataannya walal muhin, tidak muhin, tidak keras, tidak, dia panggil apa, tidak macam samsing, macam orang yang nak bergaduh, nak cakap, betul tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh kelemah lembutan, penuh ketenangan di jiwa orang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Nabi bila orang lemah semangat, duduk dengan Nabi semangat. Nabi bila orang rasa sedih, duduk dengan Nabi gembira. Nabi bila orang rasa duka cita, rasa sempit jiwa dia, rasa putus harapan, duduk dengan Nabi, dengar perkataan Nabi, terus kuat harapan dia, terus kuat keyakinan dia, terus kuat bergantungan daripada Allah. Terus dia nampak masa depan dia cerah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masa senang. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat, masyhur kisah ni. Masa senang. Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ni orang yang sempit jiwa dia. Dia nampak aku tak ada harapan dah. Aku memang macam tu dah. Aku tak boleh berubah dah. Aku ni memang mengarut dah. Kata Rasulullah, Allah SWT, aku boleh laksanakan apa saja yang kau perintahkan, apa yang saja engkau larang, aku boleh tinggalkan. Kecuali zina. Zina aku tak boleh tinggalkan. Aku suka zina. Paling aku boleh tinggal arak, boleh tinggal judi, boleh tinggal riba, boleh tinggal. Tetapi satu way zina aku tak boleh tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata itulah engkau tu masuk Islam berapa kalau jahat macam ni, tak guna punya orang. Tak. Tidak cakap macam orang samseng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Apa pandangan kamu kalau orang berzina dengan ibu kamu? Orang berzina dengan kakak kamu? Orang berzina dengan adik perempuan kamu? Ataupun dengan saudara perempuan kamu? Apa perasaan kamu? Mana boleh Rasulullah? Mana orang yang berzina dengan ibu saya? Keji, buruk lah. Mana boleh tu? Saya tak akan rida, saya tak akan suka benda tu. Nabi SAW kata, boleh jadi yang kau zina itu ibu orang, ataupun kakak orang, ataupun adik perempuan orang lain. Kan mereka pun sakit hati juga. Macam kau juga yang kau rasa tu. Dia diam. Nabi letak tapak tangan Nabi yang mulia di dada dia. Allah SWT. Nabi angkat tangan selepas Nabi berdoa. Dia kata apa? Wallahi demi Allah. Allah SWT. Tidak ada suatu maksiat yang paling ku benci melainkan zina. Tadi dia mai kat Rasulullah, dia kata zina paling ku suka. Tapi dengan rahmah, kasih sayang Nabi dalam berkata, kasih sayang Nabi dalam bernasihati, kata Nabi tidak samseng, kata Nabi tidak keras, penuh dengan alunan, penuh dengan pujukan, penuh dengan belayan. Akhirnya jatuh hati orang ni. Berubah dia. Dan berkat doa Nabi SAW di atas, berkat doa Nabi SAW, berkat doa dan juga berkat tapak tangan Nabi SAW yang diletak di atas seorang sahabat ni, dada seorang sahabat ni. Nabi Muhammad SAW. Okey ya. Bahasa senang. Di antara cara Nabi SAW lagi, sifat Rasulullah, yu'azzimun ni'mah wa in daqqat wa la yadhummu minha syai'a. Nabi SAW punya sifat tidak pernah menghina nikmat dan memujinya. Juga tidak pernah mencela makanan dan memujinya. Annahu lam yakun ghaira annahu lam yakun yadhummu dhawaqan wa la yamdahuhu. Nabi SAW tidak pernah menghina nikmat. Apa sahaja nikmat yang Allah beri pada Nabi SAW, sikit dan banyak, Nabi akan bersyukur. Nabi akan gembira. Allah SWT. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya, maksudnya Allah kurnia pada kita lah. Fabidzalika, demikian itu, falyafrahu, hendaklah kamu bergembira. Hendaklah mereka falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala nak hamba-hamba dia ini gembira dengan nikmat yang Allah kurniakan. Tetapi Allah SWT, ada juga hamba-hamba dia yang tak gembira dengan nikmat yang Allah bagi. Bahkan dia menghina pula nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah SWT. Sedangkan apa saja yang Allah beri pada kita semua nikmat dan tak boleh kita hina. Dan sepatutnya kita gembira. Kerana Allah pilih kita untuk Allah beri nikmat pada kita. Kebiasaan orang yang dia hina nikmat yang Allah bagi pada dia, kerana dia tertipu, dia memandang Allah SWT, apa yang dia ada ini tak baik untuk dia. Dan dia nak apa yang ada pada orang. Contoh motor dia tu biasa-biasa saja, sadu rosak, dia hina motor dia. Allah SWT. Dia nak motor besar-besar macam orang. Sedangkan motor walaupun tak apa nak elok, ataupun dia panggil apa, dah problem macam-macam, tapi Allah yang bagi. Bukan dah siapa bagi, Allah bagi. Kenapa nak hina nikmat semua daripada Allah SWT? Nah, sampai dia kata, aku kalau ada duit aku lempak motor ni beli baru. Jangan gitu. Ni motor ni tak guna macam motor apa semua. Ada marah motor tu rosak macam-macam. Tak apa. Allah yang bagi. Allah yang bagi kurniaan nikmat daripada dia. Kenapa kita nak marah, kita nak geram-geram tengok motor kita tu? Jadi sepatutnya kita kena pandang ini nikmat Allah. Allah sayang pada aku, dia beri kenderaan. Ada orang yang motor tak ada, basikal tak ada, apa pun tak ada, jalan kaki tiap-tiap hari.
Ada orang motor dah kena tarik, kita motor tak kena tarik pun. Duk ada dengan kita. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ada orang ada motor kena curi. Kita ada tetap ada walaupun tak pernah elok tapi boleh naik. Nabi SAW punya akhlak, Nabi tidak pernah menghina nikmat-nikmat diberikan oleh Allah SWT. Bahkan Nabi akan membesarkan nikmat yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Yu'azzimun ni'mah wa in daqqat. Nabi akan besarkan, agungkan nikmat yang Allah bagi walaupun sikit. Orang sedekah kat dia 100, dia tahu 100, alhamdulillah, nikmat daripada Allah SWT. Tengok-tengok ada satu waktu orang sedekah kat dia RM1. RM1 ya. Nabi tak macam tu. RM1 pun gembira daripada Allah, 100 pun gembira daripada Allah. Kenapa? Pemberian daripada Allah tanda Allah sayang pada kita. Yang besar adalah kasih sayang Allah pada kita. Yang besar adalah perhatian Allah pada kita. Yang besar adalah Allah sentiasa menolong kita, membantu kita dengan nikmat-nikmatnya. Itu yang paling besar. Siapa yang dia tengok RM1, 100 tu lebih kurang ya, dia pandang semua daripada Allah, itu akhlak Rasulullah. Orang belanja kita apa? Nasi arak. Oh, dia seronok. Ui, nasi arak hamba belanja aku. Alhamdulillah, nikmat daripada Allah. Tengok-tengok kawan dia ajak. Jom kita pergi kedai. Dia kita pun pergi. Yang kawan kita kata apa? Hari ni aku duit tak apa nak ada. Belanja hang TO dah. Kita kata tu chicken chop apa semua ada kedai ni takkan tak boleh order. Aku tak bawa duit kata dia. Makan ni dah lah. TO dah lah. Janji kita boleh sembang. Tak seronok. Dan dia kata orang ni kedekut. Oh, kalau orang order kat dia, orang beli dekat dia nasi Arab, dia kata ni nikmat daripada Allah, alhamdulillah, gembiranya aku. Tapi bila orang belanja TO saja, nasi-nasi apa tak ada, chicken chop apa semua tak ada, lencok semua tak ada, lepas tu dia kata apa? Orang ni kedekut. Dan dia kata, TO Nabi tak macam tu. Semua nikmat Allah Nabi besarkan, walaupun yang Nabi dapat tu sikit. Allah SWT, itu Nabi SAW. Oh, hari ni ada kurma, Masya Allah, kurma pun Allah makan, alhamdulillah. Oh, hari ni makan ni kambing, alhamdulillah kambing. Nabi SAW. Kerana hati Nabi tak sibuk dengan nikmat, tapi sibuk dengan pemberi nikmat. Nabi pandang besarnya pemberi nikmat, agungnya pemberi nikmat, besarnya kasih sayang dan perhatian daripada kita. Allah SWT. Sejak kita duduk dalam perut, Allah beri rezeki pada kita sampai ke hari ni. Sayang daripada kita. Yang tu yang besar tu. Bukan RM1, RM2, RM100 tu. Hak pemberi tu. Bukan apa yang diberi, pemberi tu. Nabi SAW. Bila kita rasa agung Allah, kita akan rasa agung nikmat dia. Contoh senang ya. Sultan panggil kita pergi istana. Kita masuk istana. Sultan puji kita. Dia pun hadiahkan kita minyak wangi. Minyak wangi tu harga RM10 ya. Tapi disebabkan cop dia Sultan. Disebabkan stiker dia stiker istana. Walaupun minyak wangi harga RM10, kita rasa apa? Kan sebesar. Besarnya minyak wangi RM10 kerana kita merasakan agung dan besarnya yang memberikan. Aduh, macam tu agung yang berikan. Allah SWT. Selagi mana hati kita tak rasa agung Allah, Allah segala-gala, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang pada kita, selagi itulah kita tak pandang remeh dengan nikmat yang dia bagi pada kita. Contohlah PKP, boleh duduk rumah, ahlillah, salihin, awliya, orang bersih hati, dia pandang ni nikmat masih besar lagi. Alhamdulillah. Duduklah rumah kan, duduk neraka. Neraka teruk. Duduklah rumah, boleh makan minum. Tidak. Alhamdulillah, masih lagi nikmat. Kecil ke besar nikmat yang dia dapat, semua daripada Allah bagi. Alhamdulillah, semua besar. Awliya salihin. Allah SWT. Ada orang kata, aku tak syok lah ni, tak boleh makan kedai. Aku rutin aku makan kedai, lepak kedai. Lah tak boleh lepak lah. Awliya salihin tak macam tu. Tak boleh makan kedai, tak boleh lepak kedai, tak apa. Duduk di rumah, boleh zikir, boleh rehat-rehat, boleh makan di rumah, tak apa. Kalau aku makan di kedai, kadang duit belanja lebih, duduk di rumah duit jimat sikit, tak apa, semua baik, alhamdulillah. Awliya as-salihin, orang arif macam tu, hidup dia tak apa. Allah SWT. Hari ni ikan kering tak apa, esok kambing pun tak apa. Allah SWT. Hari ni burger, esok roti saja, tak apa. Okey ya. Jadi dia tak apa, arif billah, awliya as-salihin, tenang. Hati mereka tenang, hati mereka sejuk macam tu kan. Kerana mereka ikut Nabi SAW. Mereka ada sifat akhlak yang diwarisi daripada Nabi SAW. Akhlak apa? Akhlak Nabi membesarkan nikmat walaupun sedikit. Allah SWT. Okay, ya. Allah SWT. Orang baik dah RM100, syukur alhamdulillah Allah bagi.
daripada Allah. Allah kurnia asbab orang ni dah. Orang beri RM1 pun alhamdulillah. Allah selamat. Pernah kita tengok orang sedekah kat orang, dia tu minta sedekah, dia ni pun berkeluarlah RM1. Dia kata apa? Dah bagi RM1 lah. Tapi kalau kita ada akhlak Nabi, orang bagi RM1 pun daripada Allah. RM1 ni kalau barakah, aku beli makanan menjadi asbab aku taat pada Allah, menjadi asbab keselamatan aku di akhirat. RM1 ni kalau barakah, menjadi asbab sihat aku, dia asbab keselamatan aku, kebahagiaan aku dunia dan akhirat. Kalau RM1 itu barakah. Kalau satu hari tak ada barakah, tak ada apa-apa, azab pula. RM1 ni tak penyebab aku buat maksiat, alhamdulillah bagus. Dapat RM100 mungkin dia buat maksiat, main judi, pergi tikam ekor muka semua. Jadi alhamdulillah. Awliya salihin bersih hati, dia tengok. Semua nikmat Allah besar. Karena dia membesarkan yang agung ke Allah. Okey macam tu Tapi selagi mana hati kita tak ada perasaan dengan Allah, tak ada rasa keagungan Allah, nikmat mai hak sikit kita lekehkan, hak banyak kita seronok. Tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau kita pergi sultan jemput kita, dia bagi minyak wangi RM10, cop sultan, cop di sana, kita seronok. Bulan frame tak pakai. Orang mai orang kata, ni minyak RM10 ni. Apa ambil bulan frame? Ni bukan kira minyak wangi. Ni kira bukan kira RM10, ni sultan bagilah. Ni cop istana lah. Dia sebesar pada RM10. Kenapa? Dia kenal yang beri. Kalau kita kenal Allah Maha Agung Allah, apa dapat apa? Alhamdulillah. Awliya salihin macam tu dia hidup. Allah senang. Wali-wali Allah tiap-tiap hari makan 2 keping roti pun dia seronok, gembira. Lepas tu nikmatnya Allah bagi naik 2 keping roti. Kita kalau makan 2 keping roti hari tu, jenah, marah orang saja. Orang tegur buat muka tu aku tak makan lagi nasi hari ni, tak jumpa nasi, marah. Awliya salihin, roti tak apa, alhamdulillah. Awliya. Okey jadi kalau kita nak tenang hidup, nak bahagia hidup macam Nabi SAW. Hidup berakhlak macam Nabi. Hidup hati kita ni kena tiru Nabi. Macam mana hati Nabi, macam tu kita kena tiru hati Nabi SAW. Tiru Nabi bukan hanya pakaian. Tiru Nabi bukan hanya kita sugi. Tiru Nabi bukan hanya kita masuk rumah kaki kanan, apa semua, keluar masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Bukan itu saja. Tiru hati Nabi sama. Hati yang besar dengan nikmat-nikmat Allah SWT, kerana Nabi merasakan besar agungnya Allah SWT. Okey Kita rasa apa? Kita pakai kereta Proton. Ada orang dia rasa, alhamdulillah dalam Proton boleh pergi sana sini. Dengan Proton ni aku naik pergi sana sini, aku selamat, tak accident, boleh pergi cari rezeki ni. Alhamdulillah, nikmat Allah. Ada orang dia ada Proton, dia kata, kalau aku ada Mercedes kan bagus, Proton ni tak syok lah naik, tak sedap lah. Bawa tak sedap, goyang lah. Tak ada akhlak Nabi SAW. Awliya salih yang bersih hati, ikut Rasulullah, Proton pun Allah bagi. Nanti dia dapat rezeki lebih, dia beli Mercedes, dia pandang alhamdulillah Mercedes pun Allah bagi. Semua baik pemberian Allah SWT, semua besar nikmat Allah SWT, kerana dia bagi dengan sifat sayang daripada kita. Dia beri kerana dia beri perhatian pada kita. Dia suka pada kita, itu besar dah cukup. Okey Allah senang. Jadi tengok rumah kita, tengok kereta kita, tengok motor kita, tengok bini kita, tengok anak-anak kita rasa gembira, rasa seronoklah dengan pemberian Allah. Dan pandang ini semua terbaik untuk kita. Allah tak akan bagi melainkan itu terbaik untuk kita. Jangan nampak aku Mercedes dah terbaik. Tak. Mercedes mungkin tak terbaik untuk kamu. Boleh jadi kamu bila ada Mercedes tu buat perangai macam-macam, rosak selalu, akhirnya duit kamu habis banyak, akhirnya nak makan pun tak cukup. Mercedes sekali rosak berapa ribu nak bayar. Akhirnya kamu pening kepala, hidup tak tenteram. Allah tahu kamu kena hidup tenteram, aku sayang pada kamu, maka kamu pakai kereta biasa-biasa, rosak pun tak pening kepala. Patuh ya. Hidup kamu elok saja. Jangan nampak rumah besar lah syok no. Baru syok tak. Rumah kecil yang Allah bagi pada kita tu lah yang terbaik. Orang yang dapat rumah besar itu terbaik untuk dia. Kita kecil, terbaik. Ada duit lebih, pergi buat besar rumah sikit, tak ada masalah apa. Cuma jangan tak seronok dengan nikmat Allah bagi, tak boleh. Terima saja apa yang Allah bagi. Di samping kita usaha kerja dan sebagainya untuk tambah lagi ekonomi kita, tambah lagi besar rumah kita, silakan. Cuma jangan tak seronok yang kecil tu. Orang besar rumah, jangan sebab dia tak seronok rumah kecil. Dia besar ke rumah sebab duit lebih, buat besar sikit rumah. Tambah bagi elok sikit, tu saja. Lepas tu dia bersyukur, alhamdulillah rumah aku tambah besar. Dulu pun alhamdulillah kecil pun Allah bagi. Ada kebaikan dia juga. Ada orang kata rumah besar baru aku syukur betul-betul. Aku seronok betul-betul, bahagia betul. Tak. Duduk rumah besar, jin duduk main kat dalam bilik. Duduk tolak katil bilik kosong banyak. Saya dah jumpa seorang tu, dia cerita dia kerja daripada muda simpan duit nak buat rumah sendiri, nak beli tanah sendiri. Rumah nak 2-3 tingkat. Nak bilik sampai 5-6 bilik, nak macam orang kaya. Sanggup lapang, sanggup itu, sanggup ini.
simpan duit banyak. Pencen dapat duit. Duit tu duit hadiah ni. Akhirnya beli rumah, beli tanah. Buat rumah impian dia lah. Buat dah lah tak belanja betul-betul, nikmati gaji dia tu. Duk pedor gaji. Yang kedua, Allah sana dia tunggu waktu dia tua barulah dia nak buat rumah impian dia. Padahal berapa lama sangat nak hidup pun. Lebih baik dia nikmati saja duit-duit dia yang ada sebelum tu kan. Waktu muda nikmati saja kan. Tapi dia tak mau. Dia nak simpan untuk waktu tua, nikmati waktu tua. Nak susah dulu waktu muda, tak apalah. Dia buat rumah, dalam beberapa bulan buat rumah siap. Ada bilik banyak, 2 tingkat besar-besar, cerita betul ni. Duduk baru seminggu dah rasa tak boleh duduk lah. Kenapa? Bunyi macam-macam atas rumah. Bunyi macam dalam bilik. Akhirnya dia duduk lebih kurang sebulan, dia tinggal di rumah tu. Akhirnya dia balik ke rumah dia yang kecil balik. Habiskan umur dia siang malam tak semayang, tak apa, tak makan sedap apa semua, sanggup lapang sebab dia nak buat rumah besar. Akhirnya duit yang dia himpun selama ni nak buat rumah besar bukan untuk dia duduk, untuk dia tinggal. Kan dunia menipu. Puluh tahun kerja nak buat rumah untuk dia tinggal, kan untuk dia duduk. Allah senang okey. Allah senang. Ada orang pencen nak buat rumah besar. Buat besar, dia tengok sunyi pula, tak ada orang. Lagi pergi balik duduk rumah anak, main cucu. Rumah besar tinggal. Tu dunia. Tapi masa dia telah habiskan untuk kerja himpun duit semata-mata, rugi. Ngaji tak ada, fardu ain tak ada, zikir tak ada, selawat tak ada, semayang tak ada. Akhirnya bila rumah dah besar, pencen baru mula nak semayang, baru nak rugi. Dunia pun dia terlepas, akhirat pun terlepas. Tengok tak lama tu meninggal pula. Dunia tak dapat nasihat sedap, akhirat pun tak dapat. Tertipu. Sebab tu segerakan kita ibadah kepada Allah. Segerakan buat kebaikan, segerakan bersyukur kepada Allah apa yang Allah bagi kepada kita. Sebenarnya kebahagiaan hidup ni duk tang kita terima apa yang Allah bagi. Syukur itu ialah seronok. Contoh tengok Proton, alhamdulillah Proton Allah bagi. Tengok alhamdulillah rumahku besar, alhamdulillah Allah bagi. Itulah kebahagiaan hidup, kita terima apa yang Allah bagi. Pandang ini pemberian dia besar. Tapi kalau kita duk nampak hak Allah bagi ni tak cukup, Allah bagi ni tak seronok, kita nampak hak lebih lagi yang belum kita dapat, itulah kita anggap tu bahagia. Hidup tak seronok. Sebab yang kita nak dapat, yang kita anggap bahagia belum tentu dapat. Yang ada ni dah tentu dapat, tapi tetap bahagia apa yang kita dapat, kita nak bahagia apa yang belum kita dapat. Akhirnya tak dapat-dapatlah bahagia sebab tak dapat lagi yang kita nak bahagia tu. Lepas tu matilah kita tak bahagia. Azab pula di sana. Terima saja. Alhamdulillah benar, alhamdulillah Allah bagi, alhamdulillah macam tu okay. Ada orang dia kata apa, aku kalau habis PKP ni aku betul-betul nak syukur tu. Seronok kalau kembali balik hidup macam biasa. Tak payah, lah ni kena syukur dah siap. Pandang ada hikmah ada ini, cukup selesai. Tak tentu lagi kita boleh hidup sampai habis PKP nanti. Tak tentu lagi. Boleh jadi kita mati dulu sebelum habis PKP, Covid dan sebagainya. Lepas tu beradab dulu dengan Allah, syukur pada Allah, kembali pada Allah sebelum apa-apa ke depan lah. Allah ni lah. Pandang banyak lagi kebaikan. Di samping kita bagilah nasihat, teguran daripada pihak kerajaan ke, daripada pihak tertentu. Kita tahu ni tak betul lah, nasihat lah. Tapi terima atau tak terima, Allah bagi dah terima. Bukan dia tak boleh terima, dia aku tak boleh terima lah benda ni, tak boleh. Terima saja. Okay. Bila terima kita hidup bahagia, PKP bahagia tak PKP bahagia, dia bahagia. Hati dia tetap tenang. Okay, Allah senang. Dia susah-susah, dia rasa juga perit susah tu. Tapi tak sampai tahap dia putus asa, tak sampai tahap dia gelisah sampai menyebabkan hilang ketenangan hidup, tak ada. Sabut tu ada agak, dia fikir Allah dia tak apa cukup ni, sabut tu ada, tapi dia boleh settlekan hati dia dengan cepat. Kenapa? Dia pandang tak apa, ada ruang ni insya-Allah, duk menajat tengok pada Allah, solat ajat, pergi cari tengok dengan kawan ada duit sikit kan. Tak tolong saya apa semua. Dia tenang, tak apa dunia tak apa. Dunia boleh lepas insya-Allah. Yang tak takut tak lepas akhirat tu. Tak lepas akhirat. Okey ya. Allah sesenang. Itu Nabi SAW mengagungkan nikmat-nikmat Allah walaupun sedikit dan tidak pernah menghina nikmat Allah. Nabi tidak pernah menghina nikmat Allah. Tidak pernah menghina nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beli durian, dia tu kata semua elok. Balik Allah tak pernah elok. Alhamdulillah tak apa. Mungkin kalau semua elok aku makan banyak lagi tak bangun subuh kot. Jadi baguslah ada 2 elok, 3 tak elok bagus. 2 tu mungkin baik untuk aku, 3 tak baik. Okey ya. Allah senang amat. Jadi dia tak apa. Kalau dia nak tukar pun tak apa. Dia tetap terima apa yang dia dapat, terus dia tukar. Oh tuan tu kata boleh bertukar, ambil tukar. Kata abang ni tak elok, tukar lain. Oh tak tenang. Bukannya Allah tak elok, aku dah kata dah tadi mesti tak elok. Tak ada, dia tenang.
Ni pun tak apa, Allah bagi juga, ada hikmah dia. Mungkin Allah nak bagi pahala aku lebih untuk aku sabar kot, aku pergi kedai tu balik. Di kali kedua pula sabar lah, jadi sabar, dapat pahala sabar, dapat dekat dengan Allah, tak apa. Kalau aku beli-beli semua elok makan terus, macam tak sabar, macam tak ada pahala sabar. Dia jadi macam gelojah gitu kan. Tak bangun subuh pula kat atas. Tapi bila aku ni beli-beli, balik 3 biji tak elok, 2 biji elok, aku nak kena keluar rumah pergi tukang pula. Jadi alhamdulillah ada pahala sabar di situ. Ada pahala sabar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia salihin bersih jiwa hidup macam tu. Okey ya. Juga tidak, Nabi SAW juga tidak pernah menghina nikmat dan memujinya. Juga tidak pernah mencela makanan dan memuji makanan. Nabi SAW sifatnya tidak mencela makanan. Apa sahaja makanan yang ada, yang dijamu kepada Nabi, apa yang Nabi ada, Nabi makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi tinggalkan, bukan Nabi celah. Nabi SAW satu hari Nabi musafir, singgah satu kampung, mereka ra'i Nabi, mereka buat dot bakang dot. Bewak pasang, macam bewak dia pasang, dia halal boleh makan lah. Okey ya. Mereka buat minyak dot apa semua kan. Tak tahulah kelebihan dia apa. Kalau di Arab banyaklah minyak dot di Tarim Taduk tu, minyak unta apa dah. Minyak unta baguslah untuk orang lelaki apa semua ni. Minyak unta. Susu unta pun bagus untuk orang lelaki. Untuk kelakian orang lelaki ni, tenaga batin, bagus susu unta, minyak unta dan sebagainya. Ya. Dia di antara yang bagus untuk tenaga batin ni, kita beli yang pati original punya. Kita ada di rumah ada, kalau nak boleh. Lebih mahal. Besar tu dia beli 1,200 lebih kurang. Kecil lah, dia 12 ml lah. Dia 1,200 tapi kita kurang-kurang sembang-sembang dengan tuan tu, dia bagilah 700 lebih kurang. Besar tu ya, 12 ml, pati betul-betul haru betul-betul. Di antara dia, kita boleh guna untuk rawatan, untuk syaitan, jin semua boleh lah. Untuk ketenangan fikiran kita dan sebagainya. Di antaranya untuk tenaga orang lelaki boleh. Itu disebut kelebihan dia. Kita ambil, kita titikkan satu titik layak kita untuk minum. Minyak dah. Baik sikit lah, tetapi bagus untuk kesihatan kita. Banyaklah, betul-betul lah. Ya, itu disebut. Okey, Allahumma salli Muhammad. Tapi jangan nak kira kuat yang tu kan, kena kuat iman sama. Zikir pun kena kuat agak. Baca Quran kena kuat, sembahyang kena kuat. Kena kuat tu kan. Nak kuat kelakian juga, jangan tinggal sembahyang witir kata guru kita. Guru kita, syekh kita sebut, jangan tinggal sembahyang witir. Orang lelaki kalau tinggal sembahyang witir, lama-lama dia lemah. Jangan tinggal sembahyang witir sebelum tidur. Kuat. Orang lelaki ya. Okey. Allah SWT. Setengah tok guru kita, sebelum dia makan nasi ya, dia kepai dulu nasi. Tunggu jadi fa'i amal tu, tak tinggal. Tunggu jadi fa'i kalau kita makan dengan dia, sudah nak makan nasi, lauk apa semua, jangan gambar lagi. Nasi kosong tu, dia buat gitu. Sampai jadi macam bola kecil ya. Kerah yang kepai, dia telan. Itu bagus untuk orang lelaki. Bagus. Okey ya. Kelebihan-kelebihan lain pun ada lah. Kelebihan lain ada. Okey ya. Tak perlu ubat-ubat dah sebenarnya. Apa yang dah ada tu sangat bagus. Okey ya. Allah SWT. Okey, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Nabi pernah pergi satu kampung, dijamu dhab pada Nabi SAW. Dhab macam bewak tu lah, tapi dia bukan bewak lah, dia boleh halal makan. Bila dibakar apa semua, diletak depan Nabi untuk Nabi makan. Nabi tolak. Nabi tolak. Tanpa Nabi kata, aku ni benar ni. Tak ada. Dia tolak. Kata sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau tolak? Adakah ni haram? Nabi kata, tidak haram, silakan kamu nak makan, tetapi aku ini tak makan ni. Nabi kata, aku tak makan saja. Contoh orang bawa durian, kita tak suka durian. Oh, busuklah durian ni, jangan. Nabi tak mencela makanan. Orang bawa durian sampai satu beg. Oh, tahu makan durian. Tak apa makan. Buat entah makan ke? Tak apa, aku tak makan, apa makan. Macam tu lah akhlak Nabi. Oh, ni busuk orang ni, banyak durian apa dia, aku tak boleh duduk rumah ni, orang kena keluar. Apa orang ni kerja makan durian ni? Contoh. Tak. Relax orang jamu kat dia apa? Orang jamu kat dia ikan, dia tak suka ikan, dia tak, minta maaf saya tak makan ikan, saya makan udang lah. Udang galah saya makan setiap hari. InsyaAllah. Orang jamu dia ikan kering saya tak makan, saya makan kambing kan setiap hari. Tak apa, jangan celah ikan kering tu kan. Jangan, Allah ikan kering lah. Jangan. Ikan kering saya tak makan, saya makan kambing kan setiap hari. Tak apa, macam tu tak apa akhlak Nabi SAW. Yang menghina makanan. Okey ya. Allah SWT. Dan Nabi pula tidak memuji makanan. Tetapi ada hadis Nabi memuji makanan. Ni'mul idam Nabi sebut. Maksudnya apa? Nabi puji juga makanan tapi tak selalu. Kebiasaan Nabi tak puji makanan. Tengok, makanan, Nabi makan.
Oh tak suka, Nabi tinggalkan. Nabi macam tu. Tapi lepas tu Nabi puji apa? Nabi puji yang beri makanan tu. Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Nabi lebih banyak muji Allah yang beri makanan bukan makanan tu. Kalaupun Nabi nak muji makanan tak selalu. Itu tentu ya. Allah SWT. Okay, ya. Dan tidak pernah mencela makanan dan mujinya. Dunia tidak menjadikan baginda marah dan baginda tidak marah kerana urusan dunia. Kalau perkara dunia ni apa semua Nabi tak marah lah. Mungkin orang tersilap sikit kadang-kadang berjual beli dengan Nabi kan, Nabi tak marah lah itu. Babak dunia ni Nabi tak marah. Tetapi apabila seorang melanggar kebenaran, itu hukum mahkamah Allah, tidak siapa yang dapat menghalang kemarahan baginda Rasulullah SAW sehingga baginda akan memenangkan kebenaran itu. Kalau bab dunia-dunia ni, contoh orang bagi makanan tu tak apa elok kat Nabi, Nabi makan sajalah. Nabi tak suka Nabi tinggal. Nabi tak cerewet dong, tak cerewet. Oh ini apa yang bagi aku buah masam ni? Tak ada. Oh apa kalipat angin ni yang bagi aku ni? Bayar elok sikit. Tak ada. Orang beli orang hadiah kita berapa lam semua buruk. Apa beli berapa lam buruk? Tak, Nabi tak tentu. Oh buruk, tak apa makan hak elok. Kalau tak ada elok pun semua tak apalah. Ulat makan pun tak apalah, ni rezeki ulat bukan rezeki aku, tak apa, semua baik Allah buat. Alhamdulillah. Tak apa dia tak apa. Dia pandang oh ni rezeki ulat, Allah bagi kat ulat. Aku pun banyak dah rezeki yang lain. Alhamdulillah, syukur. Okey, jadi Allah sedang amat. Nabi kalau bawa dunia, Nabi macam tak kisah sangat. Tapi kalau orang melanggar kebenaran, orang langgar hukum mahkamah Allah, waktu tu Nabi marah, baru Nabi marah. Dan tiada siapa dapat menghalang kemarahan Nabi sehingga Nabi memenangkan kebenaran tu. Bagaimana Nabi tak tegakkan kebenaran tu, Nabi akan terus tegas. Nabi akan terus marah. Nabi SAW. Dan siapa tak berani halang kemarahan Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh sahabah, kata Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kata, bila Rasulullah SAW marah, tidak ada seorang pun berani hampiri Nabi Muhammad melainkan Sayyidina Ali. Sahabat lain kot yang riwayat. Maksudnya ada seorang sahabat yang berani dekat dengan Nabi kalau Nabi marah. Sayyidina Ali nama dia. Sayyidina Bakar tak berani, Sayyidina Umar tak berani, Sayyidina Osman tak berani, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Khalid Al-Walid, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, semua tak berani dekat Nabi. Bila Nabi marah, siapa tak berani dekat gerun? Kecuali seorang, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia seorang boleh pergi buat sembang dengan Nabi, dia habaq balik dengan Nabi ini. Kenapa? Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi yang pertama, dia juga menantu Nabi, dan dia juga duduk membesar di rumah Nabi SAW. Maksudnya dia dengan Nabi tu jadi macam rapat lah. Kita kalau orang tu marah, kita tak berani pi lah. Orang rapat ni berani pi. Macam tu lah. Itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Okey ya. Baginda tidak akan marah kerana dirinya dan tidak membela dirinya. Rasulullah punya akhlak tidak marah kerana diri dia. Orang kata kat dia tak marah. Tapi kita umat, kalau orang kata kat Nabi, kita kena marah. Nabi tak kisah orang kata kat dia. Berkutuk aku doakan hidayah Nabi SAW. Tapi kita kalau kutuk Nabi, kita kena marah. Zahirkan kemarahan umat Islam. Jangan kata kat Nabi Muhammad. Jangan kata Nabi Muhammad ni mulia, agung. Dia adalah penyelamat kita nanti di akhirat. Kafir ataupun Islam, Nabi Muhammad akan cuba selamatkan. Kafir, Nabi syafaatkan macam mana? Kan kafir, Islam akan berimpun sekali. Semua akan berdiri di mahsyar. Semua minta Allah adili, Allah lepaskan di mahsyar. Waktu Nabi yang doa pada Allah, minta Allah lepaskan manusia. Waktu tu mulalah Allah adili disebabkan syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi itu secara umumnya semua orang dapat. Cumanya orang kafir dapat setakat untuk Allah mulakan adili dia. Lepas tu dia pakai neraka lah. Untuk orang Islam, dia lepas di mahsyar, lepas sudah azab, lepas sudah itu, banyaklah syafaat Nabi pada orang Islam. Secara umumnya manusia boleh lepas daripada mahsyar disebabkan syafaat Nabi Muhammad. Okey ya. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kalau kita orang hina Nabi, orang kata Nabi, kita kena pertahankanlah, kena marahlah. Orang hina ulama, orang hina orang soleh, wali-wali, kita pertahankanlah. Tapi wali tu orang kata dia tak marah. Orang soleh, ulama, orang kata dia tak marah. Orang kata kat dia syekh, orang kata kat engkau, tak apalah, mudah-mudahan Allah maafkan dia, Allah beri hidayah pada dia, tak apa. Biasalah dunia ni, ada orang kata, ada orang suka, ada orang tak suka. Ada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Allah sesenama, bila orang celah dia, orang kata pada dia, anak murid dia memang, wahai Imam, orang celah engkau, orang kata pada engkau, orang fitnah engkau. Dia senyum, dia kata apa? Allah orang fitnah, orang kata Allah ada anak, Nabi Muhammad orang fitnah, aku ni bukan Allah, bukan Nabi Muhammad. Aku Syafi'i, aku orang biasa ya. Tak apa. Allah orang fitnah, Allah orang kata, Allah SWT. Nabi Muhammad orang kata, tambah aku orang biasa-biasa, tak apa, biasalah tu. Aku maafkan mereka semua.
Semoga Allah masukkan mereka ke dalam syurga bersama dengan semua nak masuk syurga semua. Minta Allah memaafkan Tuan Imam Syafi'i. Ya. Kita kalau orang kata kita, depa tak kenal ke aku siapa ni? Kita. Padahal pahaman para awliya salihin, ulama-ulama orang bersih hati, dia pandanglah biasalah orang kata Allah pun orang kata, Allah Maha sempurna, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki pun orang kata juga tak puas hati. Tambah kita yang kekurangan banyak ni. So, dia pun tak kisah awliya salihin macam tu kan. Okey Allah SWT. Tetapi bila orang kata pada ulama, kita lah kena pertahankan. Ulama tak marah orang kata dia. Kita yang kena marah. Kita yang kena pertahankan kemuliaan para ulama. Kerana ulama-ulama Nabi-Nabi ni termasuk syiar-syiar agama Allah. Mereka lambang agama. Dengan adanya ulama, adanya agama. Agama ni hidup dengan hidupnya para ulama. Okey, dakwah ini berjalan. Tak berhenti kerana adanya ulama. Agama ni kuat kerana adanya ulama. Kita tak sesat kerana adanya ulama. Bila orang kata ulama, kita pertahankan. Ulama tu tak pertahan dah dari dia. Hamba nak kata-kata. Ada yang itu. Okey Allah SWT. Baginda tidak akan marah kerana dirinya dan tidak membela dirinya. Nabi tak akan kata, aku ni Nabi lah. Kenapa kau kata aku tu? Aku ni. Orang kata, maafkan saja Nabi SAW. Kecuali mereka menghina Allah, menghina hukum hakam, Nabi akan pertahankan, Nabi akan marah. Apabila baginda menunjuk, baginda akan menunjuk dengan seluruh tapak tangan. Akhlak Nabi SAW tak tunjuk tu. Tu ambil asap botayang, tu ambil asap angkat asap benda. Tak macam tu. Bukan juga macam ni. Tu tak. Ni adat. Kalau sunnah macam tu. Tu pergi duduk Ustaz. Mai pindah duduk tang ni, pakat duduk tang ni. Tu pergi ambil ayam Ustaz. Angkat Ustaz, angkat dalam Ustaz. Buka pintu Ustaz. Ni buka pintu Ustaz ni. Pintu ni buka dua-dua ni. Tak. Dia tak guna ni. Ini khaskan untuk menyebut nama Allah. Nabi kalau sebut nama Allah, Nabi banyak angkat tangan ni. Kita mestilah bertakwa pada Allah. Ingatlah Allah. Macam tu. Allah SWT. Ingatlah bahawasanya Allah itu sayang pada kita. Nabi kalau Allah, Nabi suka sebut angkat ni. Allah. Jari tauhid ni, lambang tauhid. Dan tak macam tu juga. Yang tu orang Melayu lah, tak tahu ambil dari mana, wallahu alam. Tapi hak sunnah, hak Rasulullah ni tunjuk macam tu. Kau nak panggil macam ni. Maisat. Ni, Maisat. Tak begitu. Dia, Maisat. Nak tunjuk macam tu. Allah SWT. Sila macam tu, sila. Dia tak ada. Ataupun macam tu. Tak. Tu buah tu. Hak tu ambil tu, tak ada. Tu ambil tu. Dia guna semua jari dia. Nabi SAW itu adab Nabi SAW. Tapi bukan macam tu Kalau macam tu dia panggil nasi. Ambil tu kursi. Itu jadi Hitler pula. Jadi Hitler pula, dia buat begitu pula dah. Itu macam tu lah. Maksud dia agak-agak lah nak buat pun. Bukan macam tu sedek ke tu. Bukan tu juga. Biasa-biasa lah. Macam tu. Nabi SAW. Dia buka tapak tangan Nabi. Semua jarinya menunjuk. Nabi SAW. Nabi memuliakan orang. Lebih berakhlak macam tu. Kita boleh tiru Nabi SAW. Lepas ni kita buat macam tu. Tiru akhlak Nabi SAW. Allah SWT. Lepas ni orang tanya mana lembu hang, mana kambing hang, nak korban. Tu lembu saya. Tu kambing saya. Tu. Dia ni semua jari. Apa dalil yang buat semua jari ni? Bukan macam ni ya? Kita pun kata dalam hadis Nabi SAW daripada Imam Tirmidzi dan kitab Syamil Muhammadiyah. Kita tahu Nabi SAW kalau tunjuk satu, Nabi akan tunjuk dengan seluruh jari dia ataupun buka tapak tangannya tu. Mana kambing hang buat korban, mana kambing hang nombor apa? Tu nombor 2. Siapa tukang sembelih? Tu tukang sembelih. Okey ni. Tiru Nabi SAW. Boleh buat. Allah SWT. Okey ya. Sikit lagi. Apabila baginda kagum, baginda akan membolak-balikkan telapak tangannya. Nabi kalau kagum dengan satu benda, Nabi akan bolak-balik tangan tu. Masya-Allah. Masya-Allah. Macam tu. Bolak-balikkan. Allah, masya-Allah. Macam tu. Bolak-balik. Okey ya. Apabila baginda bercakap, baginda akan menyambungkan dengan tangannya. Memukulkan telapak tangannya ke perut ibu jari kaki. Macam ibu jari tangan ibu jari. Macam ni. Nabi kalau Nabi cakap macam ni. Kita macam ni. Ibu jari Nabi suka buat macam ni. Boleh kita tiru. Macam ni. Macam tu kan. Suka gitu. Okey ya. Maksudnya Nabi kalau bercakap, Nabi suka menggerakkan tangan.
Orang kalau bercakap gerakkan tangan itu hidup, dan itu sunnah, itu akhlak Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu. Ada orang pernah saya kata, saya jumpa orang dia kata apa? Itu tok guru yang duk bercakap, duk ceramah ni, duk angkat tangan itu tak warak tu kata dia, tu kat ahli tasawuf. Oh dia kata aku tu. Saya tak ngaji yang tok guru tu. Sombong kata dia angkat tangan. Kita kata Nabi Muhammad macam tu lah. Dan kita kalau nak menyampaikan ilmu, kalau kita gerak, itu lebih hidup ilmu kita, lebih hidup majlis tu. Lebih mudah faham kawan. Hendaklah kita berkumpul, orang akan nampak berkumpul, contoh kan. Ada orang dia kata tak boleh, saya nak tok guru yang tunduk, angkat jari pun tak, angkat tangan, angkat kepala pun tak, kata dia. Tak, masing-masing tok guru masing-masing. Memang ada tok guru tasawuf macam tu. Tapi ada tok guru tasawuf tak macam tu. Celeng pula. Masing-masing akhlak masing-masing, ahwal masing-masing. Okey Yang tunduk tu ahwal dia dengan Allah. Yang angkat tangan itu dia dengan Allah, ahwal dia. Cumanya ketika khutbah Jumaat dimakruhkan kita bergerak banyak. Khutbah Jumaat dia makruh hukum dia. Kecuali kita angkat tangan untuk mensyaratkan kalimah Allah. Para hadirin sekalian, bertakwalah kepada Allah. Itu boleh. Dibolehkan tu. Nabi pernah buat yang tu. Tapi kalau untuk takwalah kepada Allah, ingatlah mimbar ini. Tak ada. Dia pegang kayu, sedik. Bahkan kalau kita mengaji ada adab macam khutbah, jangan kita kiri kanan apa semua. Tengok depan. Tegas, sedik. Macam tu. Ulama-ulama di sana tak pakai tag di tarim. Tapi kalau dia khutbah, dia tengok sedik kan. Orang lentang. Sedik kan. Tak tengok dah macam tu semua. Ini nak ceramah boleh lah tuan-tuan, buat semua. Ada adab dah. Kalau khutbah ni lebih pada ketegasan, lebih pada serius, lebih kepada straight. Dia sumpu betul-betul. Okey Nampak kehebatan dia tu. Khutbah tu kena nampak kehebatan. Nabi gak-gak jari. Dan Nabi suka buat macam ni kalau cakap. Buat macam tu. Nabi ni macam ni. Apabila baginda marah, baginda akan memalingkan wajah dan mengelak. Nabi kalau marah, tanda dia apa? Nabi akan tengok. Contoh ada seorang sahabat buat benda yang Nabi marah, Nabi akan tarik muka. Nabi akan palingkan muka. Dan Nabi alih muka Nabi, ngelak muka Nabi tu, sahabat tahu ni Nabi marah. Nabi tak akan kata macam ni. Saya marah ni lah. Ni saya marah ni. Tak. Ada satu benda yang Nabi marah, Nabi akan kalih. Kali itu sahabat, Nabi marah ni, sudah, diam. Minta maaf kat Nabi SAW, Rasulullah. Apabila baginda gembira, menundukkan pandangan. Nabi kalau gembira, Nabi seronok, Nabi akan tunduk pandangan. Untuk orang cerita Nabi seronok, Nabi macam tu. Boleh tiru Nabi. Cumanya buat bagi elok lah. Yang jadi pelik elok. Orang cerita sikit, semalam England menang dalam bola contoh, Portugal ke apa? Menang. Bagus menang. Dia ni orang tahu dia ni. Nabi kalau gembira satu, Nabi akan tunduk. Macam tu, Masya Allah. Tunduk. Dia lebih pada tunduk. Dia suka tunduk. Nabi SAW. Nak buat pun bagi elok lah. Jangan duk buat yang nampak pelik. Cuba sikit-sikit boleh. Sebesar-besar tertawanya adalah sesenyum. Gelak Nabi adalah senyum. Senyum itu umpama. Nabi kalau senyum umpama gumpalan awan. Apa maksud umpama gumpalan awan? Maksudnya akan nampak gigi Nabi ni putih tersusun dan juga bercahaya. Nabi kalau bercakap, Nabi senyum, akan nampak gigi Nabi macam gumpalan awan. Kata Hindun bin Abi Halah. Gumpalan awan ni maksudnya apa? Putih-putih kata. Nampak tersusun, nampak cantik, nampak macam cahaya macam tu gigi Nabi. Nabi senyum. Nabi SAW. InsyaAllah pada esok hari kita akan masuk cara Nabi SAW tertawa. Cara Nabi tertawa tu macam mana? Nabi gelak tu macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bila kita ada tajaan satu malam ni, hamba Allah daripada dengki Selangor, didoakan semoga Allah beri kesembuhan pada seluruh umat Islam yang sedang sakit, sama ada sakit zahir maupun batin. Sebab tajaan ini dan sebab majlis Syama'il ini, Allah beri kesembuhan kepada semua umat Islam, khususnya mereka yang terkena wabak, mereka yang sedang menanggung sakit, mereka yang sedang berada di hospital khususnya. Semoga Allah beri kesembuhan, semoga Allah beri keselamatan, kebahagiaan pada mereka, kesabaran pada ahli keluarga mereka. Semoga Allah beri sebaik-baik ganjaran kepada mereka, di atas sabar, di atas wabak, sabar di atas segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah pelihara kita dari segala wabak, segala musibah, segala penyakit. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Qayyum, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.